Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. 主内，亲爱的弟兄姐妹们，平安！ Kita bersyukur atas anugerahnya kita boleh masuk ke dalam minggu pertama di bulan Oktober ini. 感谢神，我们可以踏入了11月的第一周。 Dan atas anugerahnya pula, saudara, kita hari ini boleh bersama-sama bersatu di dalam meja perjamuan kudus bersama dengan Tuhan. 也因为神的恩典，在我们这个10月的第一周，我们可以聚集在一起，来享用我们的圣餐。 Sesuatu yang tidak kita lakukan pada bulan yang 8 oleh karena situasi pandemi pada saat itu. 这是我们在疫情当中还未能做到的，我们今天可以。 Mari hari ini dengan hati yang penuh ucapan syukur kita datang di dalam ibadah ini. 好，让我们今天带着感恩的心，我们参加今天的崇拜会。 Mohon Tuhan mengampuni dosa kita. 愿神饶恕我们的罪过。 Sehingga hari ini kita diperbaharui sekali lagi di hadapan Tuhan. 好，让我们在神面前再次得以更新。 Saudara, saya mengajak kita membaca firman Tuhan yang sudah tadi kita baca di dalam responsori ya. 我们要再次就是读我们的经节，就是刚才我们起印经文上也引用过的。 Dalam kitab Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. 以赛亚书50章第4到第5节， Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. 主耶和华赐我受教者的舌头，使我知道怎样用言语扶助疲乏的人。主每早晨提醒我的耳朵，使我能听，像受教者一样。主耶和华开通我的耳朵，我并没有违背，也没有退后。 Mari sebelum kita lebih jauh merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. 在我们还没有思考神的话语之后，我们要祈求就是圣灵的带领。 Ya Tuhan, seperti firman-Mu yang terbuka di hadapan kami pada saat ini, demikianlah hati kami terbuka di hadapan-Mu. 是的，主，就像你的话语已经在我们面前敞开，我们也要向您敞开我们的心。 Hadirlah di tengah-tengah kami ya Bapa, baik di rumah-Mu di gereja maupun di rumah kami masing-masing ya Tuhan. 求主不断与我们同在，不管是在我们教会礼堂里面，或者在我们各自的家中。 Sehingga perjumpaan kami dengan Engkau, dengan firman-Mu ya Tuhan, 是的。 dapat 使得我们和您和你的真道相遇的时候， dapat merubah kehidupan kami. 真的可以改变我们的生活， Lebih baik di hadapan-Mu ya Tuhan. 让我们成为更好的一个人。 Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 我们祷告感恩，是奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Saudara, dikisahkan pada suatu hari ada seorang anak yang baru pertama kali diizinkan keluar rumah oleh mamanya. 弟兄姐妹，有一个小孩，就是他第一次，他妈妈让他出去玩， Mereka tinggal di daerah terpencil di tengah hutan. 他们就住在一个偏僻的森林内。 Maka anak yang baru saja beranjak remaja itu senang sekali karena pertama kalinya dia diizinkan untuk keluar rumah. 所以这个小朋友他刚刚成为一个少年，这段年龄的小朋友，他就很高兴的第一次出去。 Anak itu kemudian berjalan dan menemukan sebuah lubang yang besar. Dia pikir itu adalah rumah orang. 他走着走着，发现一个很大的山洞，他以为是一个人家的住宅， Ternyata itu adalah sebuah gua. 那原来是一个山洞。 Dia mendekati bibir gua itu dan dia berkata, "Halo." 他就走进那个洞口说：“你好。” Lalu dia mendengar suara samar-samar dari dalam juga berkata, dia mendengar suara juga, "Halo." 然 begitu. 后他又听见里面有人对他说：“你好。” Lalu dia semakin pingin tahu dan dia lebih dekat lagi menuju gua itu dan dia berkata, "Halo, kamu siapa?" 他又越好奇了，然后他走得更近，他说得更大声：“你好，你是谁呀？” Lalu dia juga mendengar suara yang sama. 他又听了同样的声音， "Halo, kamu siapa?"
那个声音也隐隐约约地说：“你好，你是谁呀？” Dia kemudian mulai gelisah dan dia berkata, "Halo, kamu siapa? Saya yang bertanya terlebih dahulu." 他又开始焦急了，他就大声地问：“你是谁呀？我先问你呢。” Lalu kemudian dia mendengar suara yang sama juga. 他又听见同样的回音， Anak ini mulai gelisah dan panas hati. 他又觉得怒气冲冲了。 Lalu dia berkata, "Kamu nakal." 他说：“你是很顽皮的孩子。” Lalu dia mendengar suara yang sama, saudara. 他又听见同样的回音， "Kamu nakal." 说他是个顽皮的孩子。 Lalu dia katakan, "Kamu jelek, kamu bodoh, kamu kurus, hidup lagi." 你说然后他就对那个人说：“你呀，又丑又笨又瘦，又是活着。” Tetapi dia mendengar hal yang sama, saudara. 然后他又听见那个里面发出的声音是一模一样的。 Dia dengarkan, "Kamu bodoh, kamu nakal, kamu..." Waduh. 他也听见那个声音说：“哎呀，你是笨的，你是淘气的，你是不好的。” Maka dengan muka yang muram dia pulang ke rumah. 所以他就愁眉苦脸的回到家里了。 Lalu sang mama yang tadinya berpikir kesempatan pertama keluar rumah harusnya pulang dengan hati yang gembira, bukan? 他妈妈就想着，他第一次可以出去，应该就是高兴的回家。 Kenapa pulang dengan muka yang muram? 为什么就是愁眉苦脸的回家？ Lalu dia cerita kepada mamanya apa yang dia alami. 他就给妈妈诉说了他的经历。 Lalu mama tahu kemudian sebenarnya apa yang sedang terjadi. 妈妈就知道其实发生了什么事，是怎么回事。 Kemudian dia memberikan pesan kepada anak ini. 他就嘱咐孩子说 Besok kalau kamu pergi lagi ke tempat itu, 你明天再去那个地方的话， kamu belajar berkata-kata yang baik, 你学习说好话 kata-kata yang bagus. 好听的话。 Maka anak itu besokannya kembali ke tempat itu 所以那个孩子就是第二天到回那个地方， dan mulai melakukan apa yang dipesankan oleh mamanya. 就开始做起他妈妈嘱咐他要做的事。 Dia coba dulu dengan masuk dan berkata, "Halo." 他就走进去在洞口说你好。 Ketika dia mendengar suara halo lagi, dia akan langsung katakan, "Kamu baik." 那他听见那个回音说你好的时候，他再说你很好。 Wah, dia mendengar suara "kamu baik", dia senang, saudara. 他又很高兴听见回音说你很好， "Kamu pintar." 你好聪明。 Dia mendengar lagi suara yang sama, saudara. 他又听见同样的回音， "Kamu hebat, kamu luar biasa." 你很棒，你了不起。 Dia mendengar suara yang sama. 也都听见同样的回音。 Saudara, kemudian anak ini kembali dengan hati yang bersuka cita. 那这一天，这孩子回家的时候，心里非常的开心。 Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, 主内弟兄姐妹， perkataan-perkataan yang kita terima hari ini adalah hasil bagaimana kita berkata-kata selama ini. 我们今天所接受的别人对我们说的话语，就是我们以往积累的自己的话语。 Maka perlakuan-perlakuan yang kita terima pada saat ini dari orang lain adalah akumulasi dari bagaimana kita memperlakukan orang lain selama ini. 我们从别人身上得到的对待的方式，就是我们以往对待别人积累出来的。 Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata satu golden rule, peraturan emas di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. 所以主耶稣说出一个黄金的公式，就是在马太福音第7章12节。 Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. 所以无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理。 Itu sebabnya saudara penting sekali bagi kita hari ini untuk memperhatikan baik-baik bagaimana kita berkata-kata. 所以对我们来讲是非常重要的，我们要开始注意我们说出的言语是怎么样的言语。 Karena bagaimana kita berkata-kata kepada orang lain itu sebagai cerminan bagaimana diri kita. 因为我们怎么对别人说出话来，就是表示着我们这个人品是如何。 Dan juga cerminan bagaimana kita memperlakukan orang lain. 也是反映着我们如何对待别人。
Saudara, lebih daripada itu juga ternyata kalau kita membiasakan diri berkata-kata juga berdampak besar bagi orang lain dan berdampak besar bagi kita sendiri. 更重要的是，如果我们培养一个对别人说好话、美好的话的这个习惯，那这个影响对他人很好，对自己更好。 Saudara, dengan sebuah perkataan, satu kata simple yaitu iya, saudara, 一个非常简单的，就是比如说是“行”这个字， seseorang bisa sangat senang sekali karena dia mendapatkan apa yang dia inginkan. 一个人会感到非常高兴，因为得着他所需要的。 Tetapi dengan kata yang sama, iya, saudara, 但是同样的“行”这个字， seseorang bisa kehilangan pekerjaannya. 人家可以就是失去了工作， Dengan sebuah kata yang sama, iya, 也同样这个“行”这个词， sebuah negara dapat mengarahkan seluruh kekuatan perangnya untuk menyerbu negara lain. 一个国家能够使用它全部的武器，全力以赴的去向别国征战。 Bahkan dengan sebuah ketikan kata iya di media sosial kita, 甚至在我们社交媒体的一个字，就是我们打出的这个“行”或者是这个词， seseorang yang membacanya bisa memutuskan untuk membunuh diri. 读这个词的人可以能够就是因为说的这个话而决定要结束自己的生命。 Jadi saudara, kita melihat betapa besar dampak dan kuasa sebuah perkataan. 所以我们看见一个我们说出的言语是多么的有能力。 Mari kita belajar hari ini, saudara, 所以我们今天要一起学习， dengan lidah kita. 使用我们的舌头， Termasuk dalam hal ini adalah ketikan-ketikan kita di dalam media sosial kita. 包括我们在社交媒体所打出的那些言语。 Kita pergunakan itu menjadi sebuah kekuatan yang besar untuk membangun orang. 我们怎么使用它们，使得它们成为就是激励别人的一个很大的力量。 Dan jangan pakai itu semua untuk menjadi sebuah masalah besar bagi kehidupan kita. 不要把它们成为我们生活中会带来很大的问题的东西。 Maka benar firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 所以神在箴言18章21节告诉我们，生死在舌头的权下，喜爱他的必吃他所结的果子。 Mari kita pergunakan lidah kita, saudara, dengan sungguh-sungguh agar tidak melukai orang lain dan kembali melukai diri kita sendiri. 我们要好好使用我们的舌头，让它不会去伤害别人，也不会回头伤害我们自己。 Hari ini sebagai murid Kristus, bagaimana kita memperkatakan perkataan yang menyejukkan sesuai dengan tema kita. 今天我们成为神的门徒，我们怎么去说出滋润的言语？就像我们今天的主题。 Agar dengan perkataan kita boleh menjadi berkat. 好，让我们说出来的话可以成为别人的祝福， Dan dengan perkataan itu juga kembali menjadi berkat bagi kita. 而且又成为我们回收的祝福。 Saudara, firman Tuhan yang tadi kita baca itu sebetulnya di dalam konteks sebuah gambaran tentang Mesias yang dinubuatkan Nabi Yesaya. 我们刚才所读的经文，就是以赛亚先知所说的，要来的那个弥赛亚。 Jadi Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop di dalam perikop itu adalah ketaatan hamba Tuhan. 印尼的这个圣经出版社，他把这段经文说为，就是他给一个小题说，一个神仆的顺服。 Jadi kata-kata ini adalah sebuah gambaran akan Sang Mesias itu. 所以这些话是描述我们的弥赛亚。 Dikatakan Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. 这里说主耶和华赐我受教者的舌头， Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. 使我知道怎样用言语扶助疲乏的人。 Saudara, melalui ayat ini ada dua hal yang ingin kita pikirkan, renungkan bersama-sama. 透过这个经节，我们要思考两件事。 Pertama, apa yang dimaksud dengan perkataan yang dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu? 第一，我们要思考什么叫能扶助疲乏的人的言语。 Dan kedua, bagaimana caranya agar melalui diri kita keluar perkataan-perkataan yang dapat menjadi berkat tersebut. 第二就是怎么透过我们可以说出扶助疲乏人的这些言语。
Jadi pertama berkaitan dengan apa itu, yang kemudian yang kedua adalah bagaimana caranya. 所以第一点是我们要知道它到底的是什么，第二我们要知道如何达到说出它。 Kita mulai dari yang pertama, saudara. 第一， Apa yang dimaksud dengan perkataan-perkataan yang menyejukkan, perkataan yang memberi semangat bagi yang letih lesu? 什么叫做滋润的言语？什么叫做能扶助疲乏人的言语？ Yaitu adalah sebuah perkataan-perkataan yang dapat membangun, membawa ketenangan, memberikan pengharapan, memulihkan, membangkitkan semangat mereka yang mendengarkan perkataan kita. 就是能激励人、苏醒人、滋润人、安慰人，能够使他得甘心、得平安的一些话， Perkataan yang bisa dinikmati oleh orang yang mendengarkan 就是 perkataan 能 kita. 被听者享受的一些话。 Tuhan Yesus memberikan contoh teladan bagaimana melalui perkataan dia menjadi berkat bagi orang lain. 主耶稣也给我们设了榜样，怎么透过他说出来的言语，能够激励别人。 Dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 马太福音11章28节他说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。” Dengan perkataan dia memberikan kekuatan dan pengharapan bagi orang yang mendengarkannya. 就是透过他的言语，就是透过他所说出的话，他给我们带来了希望，给我们带来了安慰， Bukan sebaliknya, saudara. 不是反过来的。 Setiap perkataan yang keluar dari diri kita membuat orang yang tadinya semangat menjadi lesu. 有时候我们说出来的话，就是使得人家很有精神的变成感到很沮丧。 Ada seorang teman bercerita dia mau pergi ke pesta dengan istrinya dan istrinya sudah berdandan begitu rupa. 有个朋友他跟我说，他要跟妻子去参加宴会，然后妻子已经打扮的就是很多。 Istrinya keluar dari kamar dan berkata kepada teman saya ini, berkata, bagaimana? 妻子从这个房间里走出来，问我的朋友说：“你看怎么样？” Temannya bilang, waduh menor amat. 她就说，丈夫说了一句：“怎么这么浓？” Istrinya balik lagi kemudian nggak mau pergi. 然后妻子就走回房间，宴会也不去了。 Saudara, saya pernah mengalami orang yang selalu aja berkomentar. 我也经历过，有些人就是一直不断的议论。 Kalau datang ke pagian, dia katakan tumben datangnya pagi hari ini. 人家早来了，他就说：“哎，没想到你来的这么早。” Kalau datang terlambat, 人家来晚了。 padahal dia juga yang ngomong juga suka terlambat. 其实这个说话人也常常是迟到的。 Tetapi kalau ada yang lebih terlambat dari dia bisa katakan, gimana nih terlambat terus? 但是如果有人比他来得更晚，他就说：“你怎么样？你一直迟到。” Saya percaya saudara juga pernah mengalami orang-orang seperti ini, selalu berkomentar. 我相信你们生活中也有这种人，就是一直不断的要议论别人。 Kalau kita dengar, kita yang semangat tadinya jadi lemes. 要是我们听了，我们就原先就是很有精神的，然后一听就觉得很就是心情不好。 Dunia hari ini memperkatakan hal-hal yang membuat kita lesu. 现今的世界常常对我们说的是一些使我们疲乏的。 Doa saya hari ini setiap jemaat Tuhan boleh belajar bagaimana berkata-kata dan membangun, memberkati orang yang mendengarkan. 我今天的祷告就是我们全体会友能够学习如何说出激励别人、扶助别人的话。 Pada waktu saya praktek di sebuah gereja, saya berjumpa dengan seorang anak muda yang sangat minder sekali, saudara. 我在一个教会实习的时候，我遇见过一个年轻人，他非常非常的自卑。 Setiap ketemu saya selalu berminta maaf. 他每次遇到我就会向我道歉。 Saya ajak dia olahraga, dia minta maaf. 我约他参加体育活动，他又道歉了。 Bukan karena dia nggak bisa ikut olahraganya, dia ikut olahraganya, saudara. 又不是因为他没法参加这个活动，其实他也参加了这个体育活动。 Tapi waktu olahraga dia selalu berminta maaf sama saya. 但是就是在参加节目的时候，他还是不断的再三的跟我道歉。 Sampai terakhir mau berpisah dia juga berminta maaf kepada 最后 saya. 要告别时，他还是跟我道歉。 Saya bingung, apa yang terjadi pada anak ini? 我感到非常疑惑。其实他怎么了？ Saya bilang sama dia, kamu nggak perlu minta maaf, kamu nggak salah apa-apa. 我跟他说：“你不用向我道歉，你完全没有做错事。” Saya tertarik, pengen cari tahu kenapa anak ini bisa
sebegitu buruk citra diri terhadap dirinya sendiri. 然后我就非常的好奇，我想知道这个孩子到底为什么这个自我形象非常的破碎。 Ternyata setelah diselidiki baru kita tahu bahwa ternyata masalahnya ada di rumah. 我观察一段时间之后，我才知道问题始于家里。 Jadi orang tua tidak pernah panggil anak ini dengan panggilan yang normal sesuai namanya minimal, saudara. 他的父母没有叫过他正常的称呼。 Jadi orang tua kalau panggil dia, panggilnya si jelek lah, 父母叫他的时候就叫他阿丑啊、 atau si bodoh lah, 阿笨呐、 atau si males lah, 阿懒呐、 atau si tidak berguna, 或者说没有用的孩子， boyongnya kia. 没有用的孩子。 Saudara, anak yang dibesarkan terus dengan mendengar perkataan-perkataan seperti ini setiap hari, saudara. 在成长中，父母每天对他们说这种话的孩子， Akhirnya membentuk sebuah citra diri yang rusak bagi anak itu sendiri. 最后那个自我形象是非常破碎的。 Saudara, perlu waktu bagi saya kemudian membimbing anak ini dan berkata, kamu itu berharga di mata Tuhan. 我需要一段时间来辅导他，跟他说你在神的眼里是非常宝贵的。 Tuhan pencipta alam semesta ini mengasihi engkau. 创造宇宙万物的那位神很爱你， Dia sayang sama kamu. 他非常的爱你。 Kamu nggak perlu minta maaf kecuali kamu berbuat salah. 你不用道歉，除非你真的犯错。 Saudara sekalian dikasih Tuhan, jikalau kita lebih suka berkomentar atau berkata-kata hal yang selalu negatif, bagaimana perkataan kita bisa menjadi berkat buat orang lain? 主内弟兄姐妹，若是我们说出的言语都是消极的，都是不激励别人的，那我们的言语如何能成为别人的祝福？ Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29 berkata, 以弗所书4章29节说： Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. 污秽的言语一句不可出口，只要随时说造就人的好话，叫听见的人得益处。 Saudara, hal ini seirama dengan firman yang tadi kita renungkan, supaya dengan perkataan aku memberi semangat yang baru kepada mereka yang letih lesu. 弟兄姐妹，这跟我们刚才读的经文，我们所讨论的一致，就说我们怎么透过言语激励别人。 Maka saudara, perkataan apa yang dimaksud dengan perkataan yang menyejukkan? 所以，什么叫滋润的言语呢？ Yang pertama, perkataan yang penuh dengan kasih. 第一，就是充满爱的言语。 Dalam Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-6, 葛罗西书4章6节说： dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. 你们的言语要常常带着和气，好像用盐调和，就可知道该怎样回答个人。 Saudara yang Tuhan kasihi, syarat pertama bagi kita agar kita bisa memperkatakan sesuatu yang menjadi berkat adalah dengan hati yang mau mengasihi seperti Tuhan mengasihi. 主爱的弟兄姐妹，我们要成为别人的祝福，说出好的语言的第一个条件，就是心里要充满爱，要以神的心为心。 Semua orang bisa mengklaim, mengatakan hal yang benar. 每个人，我觉得所有人都可以断定他自己说的话是正确的。 Tapi apakah itu adalah perkataan yang penuh dengan kasih? 但是他说的话是否是充满爱的？ Hati yang tidak egois, saudara. 就是没有自私的心， Yang tidak berpusat pada diri sendiri. 不自以为中心。 Perkataan yang penuh kasih adalah perkataan-perkataan yang benar dan baik. 充满爱的，就是说出美好的话语。 Ada pepatah mengatakan perkataan adalah doa. 有人说，就是你说出来的话就是你的祷告词， Maka perkatakanlah kata-kata yang baik, 所以我们要说出美好的言语， yang membangun, 激励、扶助别人的， yang menyejukkan, 滋润别人的心， yang memberikan semangat bagi yang letih lesu. 支持人、扶助那个疲劳的人。 Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-45 berkata, 路加福音6章45节说： Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pembendaharaan, hatinya yang baik
Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. 善人从他心里所存的善就发出善来，恶人从他的心里所存的恶就发出恶来，因为心里所充满的，口里就说出来。 Mari saudara kita belajar 弟兄姐妹，我们要学习 memperkatakan perkataan yang penuh dengan kasih, 说充满爱的话， perkataan yang baik dan benar. 说出美好的、正确的话。 Saudara, selanjutnya perkataan yang menyejukkan dapat juga berarti perkataan hikmat. 还有呢，这个滋润的言语也是智慧的言语。 Saudara, mari kita jangan mensalahartikan poin yang pertama tadi. 我们也不要误解了我们刚才说的第一点。 Kita jangan jatuh pada ekstrim yang berikutnya bahwa dalam situasi apapun kita harus selalu mengatakan yang baik-baik saja. 我们不要陷入一个极端性的看法，就说在不论何时何地，我说出的都是要好听的。 Padahal jelas-jelas itu adalah hal yang tidak benar dan tidak baik. 其实有些事是真的，的确是不好的，也不正确的。 Anak yang seperti tadi, yang selalu dicela, selalu dikatakan tidak baik, rusak citra dirinya. 像那个年轻人，从小父母都对他说不好的，责骂他、责备他、侮辱他，那他的心里不好。 Tetapi anak yang selalu dipuji-puji, walaupun dia salah, selalu dibenarkan, juga rusak mentalitasnya. 但另一方面，如果小孩子一直我们称赞他不听，甚至他错了也说他对，这个他的人格也糟糕。 Banyak di antara kita selalu terjebak dalam dua ekstrim seperti ini. 很多人会陷入其中一个极端性的。 Tetapi ada orang juga yang berkata, seperti firman Tuhan, jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak, selebihnya berasal dari si jahat. 有的人会说是就是是，不是就是不是，其余的话是从那个恶子而来。 Betul, kita harus berkata benar. 对，我们要说正确的话。 Tetapi lebih daripada itu satu tingkat, saudara, mari kita berkata hikmat. 但是比正确高一等的，就是说出智慧的话。 Saudara, saya pernah dengar cerita seorang yang sedang menghadapi masalah berat. 我听过一个故事，就是有一个人面对很繁重的负担这个大问题。 Hari Minggu dia bergumul mau ke gereja apa enggak. 星期天他就很挣扎，要不要上教堂去？ Karena dia mengalami sebuah permasalahan yang sungguh-sungguh berat. 因为他担当的这个负担的确很困难。 Akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke gereja mencari ketenangan jiwa. 最后他决定要到教堂、教会去，来寻找一些安宁。 Namun karena penuh pergumulan dan memikirkan tadi berulang-ulang, dia datang terlambat di dalam ibadah itu. 但是因为他挣扎了一段时间，然后他也再三的思考，然后他来的时候是来晚了。 Tahukah saudara, ketika dia sampai di gereja bukan mendapat ketenangan jiwa, akhirnya dia mendapat teguran karena dia datang terlambat. 他到教会的时候，他得着的不是心灵的安宁，他得着的就是责备， Orang itu tidak pernah lagi datang ke gereja. 使得那个人从来不再踏入教会。 Apakah menegur orang yang terlambat itu adalah hal yang benar? 我们责备来晚的人是不是正确的事？ Ya, benar. 对，是正确的。 Tetapi berkata benar tanpa hikmat, saudara, berpotensi perkataan kita menjadi batu sandungan daripada menjadi berkat bagi dia. 但是你说出正确的话，但是你没有智慧说出来，你的话反而成为别人的绊脚石。 Itu sebabnya di dalam kitab Amsal pasal yang ke-25 ayat yang ke-11 berkata, 箴言25章11节说， perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. 一句话说得合宜，就如金苹果在银网子里。 Jadi saudara perlu pikirkan hikmat di dalam kita berkata-kata. 所以呢，我们要考虑到说话有智慧， Bukan hanya benar dalam berkata-kata. 不单单是说的正确， Sehingga ketika perkataan kita sampaikan dengan hikmat, 使得我们以智慧说出来的言语的时候， kebenaran itu akan masuk ke dalam menjadi berkat bagi orang yang mendengar kita. 这个真理就会渗入人家听着的心。 Perkataan benar tanpa hikmat, 正确的话，但是没有智慧， perkataan tidak pernah bisa atau berpotensi bisa
malah melukai orang yang mendengarkan, dan kebenaran itu tidak pernah sampai kepada dia. 如果正确的话说出来的时候没有智慧，反而这个话有可能会伤害人家。 Kita harus berkata benar, 我们要说正确的话， tetapi kita minta hikmat Tuhan 但是我们要求神而来的智慧， agar perkataan benar itu menjadi berkat bagi orang yang mendengarkan. 好让我们说出的那些正确的话能够成为他人的祝福。 Ketiga, apa yang dimaksud dengan perkataan yang menyejukkan, perkataan yang menjadi berkat? 第三，什么叫做滋润的言语，成为祝福的言语？ Adalah perkataan firman. 就是引用神的话的言语。 Tuhan Yesus sendiri memberi contoh ketika dia melayani di dalam dunia ini. Dia sering memperkatakan firman untuk menguatkan dan menghibur orang-orang yang mendengarkannya. 主耶稣在这世上服侍的时候，他成了我们的榜样，就是他常常引用神的话语来激励人，来安慰人。 Jika kita teliti membaca khotbah di bukit Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-7, 如果我们好好看马太福音的登山宝训，就是第5章到第7章， maka kita melihat banyak kutipan-kutipan yang Tuhan Yesus sendiri ambil dari kitab Perjanjian Lama. 我们常常会看到主耶稣引用的从旧约圣经说出来的话。 Mengapa, saudara? 为什么这样？ Karena ada kuasa, ada kehadiran Tuhan di dalam setiap firman Tuhan yang diberitakan. 因为在神的话语里面被传讲的时候，会带来力量，会带来能力。 Karena melalui firman, semua yang hidup itu diciptakan. 因为透过神的道，他创造了宇宙万物。 Dan melalui firman yang sama jugalah kekuatan diberikan bagi segala yang hidup. 同样的道也给我们所有生命气息的人有那种力量。 Tuhan Yesus sendiri berkata, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. 主耶稣也说过，圣经记载说，我们活着不靠食物，乃是靠耶和华口里所说出的一切话。 Jadi firman Tuhan adalah kebutuhan rohani dasar bagi setiap manusia. 所以神的道、神的真理是我们属灵生活的基本需要。 Kalimat ini pun dia kutip dari kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-3. 这句话其实耶稣是从《生命记》8章3节引用过来的。 Jadi kalau kita kadang tidak tahu bagaimana kita harus berkata-kata kepada orang di sekitar kita yang sedang letih lesu, 所以，要是我们不知道，我们应该对我们周围的人，他们疲乏、他们沮丧的时候，我们不知道该怎么说。 saudara perkatakan firman Tuhan. 你可以向他说些神的话语， Karena dengan firman Tuhan saudara menguatkan dia. 因为神的话语会坚固他。 Di dalam 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang ke-11 berkata, 彼得前书4章11节这么说： jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan di dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 若有讲道的，要按着神的圣言讲；若有服侍人的，要按着神所赐的力量服侍。 叫神在凡事上因耶稣基督得荣耀，原来荣耀全能都是他的，直到永永远远。阿门。 Juga di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. 哥罗西书3章16节这么记载：当用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富的存在心里，用诗章、颂词、灵歌彼此教导，互相劝诫，心被恩感，歌颂神。 Saudara, suatu pagi berjalan menuju ke gereja, saya pernah saudara kesal sekali dalam hati saya. 弟兄姐妹，有一个早上，我就是在从家里到教会的路程当中，我的心非常的发怒。 Masalahnya sangat sepele sekali. 其实我遇见到的是非常渺小的 Waktu saya mengendarai mobil saya kemudian disalip oleh kendaraan lain. 就是我开车的时候，有一辆车就是超了我的车。 Jujur saya pengendara yang buruk, saudara. 我是一个不太好的驾驶员。 Wah, saya kejar dia.
然后我就追逐他。 Tapi karena sudah sampai di gereja ya udah belok masuk ke gereja. 但因为我已经到教会了，我就好了，我就进教会来。 Tapi kesalnya itu masih ada, saudara. 但是我还是怒气冲冲的。 Sampai di gereja, ya setelah berberes-beres barang-barang yang ada. 到了教会收拾好我的东西之后， Lalu duduk iseng-iseng melihat media sosial, Instagram. 我坐下我就看我的社交媒体，我看见了 Instagram。 Nah, kebetulan ada orang yang memposting kalimat firman Tuhan. 然后有人就是他发了一个帖子，那个帖子上是神的道。 Dikatakan itu dalam Kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai ke-7 seperti demikian firman Tuhan. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? 原来是创世纪第4章第6、第7节说的，耶和华就是对该隐说的话：你为什么发怒呢？你为什么变了脸色呢？你若行得好，岂不蒙悦纳？ Mengapa engkau muram? 你为什么发怒？你为什么发愁？ Kalau engkau berbuat baik, harusnya mukamu berseri. 你若行得好你的脸应该是充满喜乐的。 Saudara, ayat itu pada saat itu menyelamatkan hari saya pada saat itu. 就是这个经节，这一句话挽救了我的一整天， Saya dipulihkan. 我也被恢复了。 Saudara, mari kita memperkatakan firman Tuhan. 弟兄姐妹，我们要常常说神的话语。 Dengan demikian, perkataan firman itu menjadi berkat bagi orang yang mendengarkan. 这样呢，我们所说出来的神的道能够成为别人的祝福。 Kita akan masuk ke dalam bagian besar yang kedua. Bagaimana sekarang caranya agar kita bisa memperkatakan perkataan yang menyejukkan itu? 我们要进入第二大点，就是我们如何可以以什么方式可以说出这个滋润的言语。 Mari kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri. 我们要向主耶稣自己学习， Walau Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, 尽管他是无所不能的上帝， tetapi Yesaya mencatat bahwa Tuhan Allah telah memberinya kepadanya lidah seorang murid, 但是 dikatakan. 以赛亚先知记载说，神赐给他受教者的舌头。 Saudara harap diingat baik-baik 我们要好好记住， bahwa untuk menjadi juru selamat dunia, 要成为世界上的救赎主。 Tuhan Allah tidak memberikan Tuhan Yesus lidah yang hebat, yang luar biasa. 神没有赐给主耶稣一个很棒的、了不起的舌头， Lidah yang tajam, 没有给他这么说出这么杰出的舌头， tetapi lidah seorang murid. Saudara. 但是一个受教者的舌头。 Apa maksudnya lidah seorang murid? 什么叫做一个受教者的舌头？ Yaitu lidah yang dengan rendah hati mau belajar. 就是一个谦卑受教的舌头。 Saudara perhatikan pola yang ada di dalam ayat 4 dan ayat yang kelima di dalam Yesaya 50 ini sekali lagi. 弟兄姐妹，我们要再次观察，就是以赛亚书50章第4到第5节的这个经节的模型。 Mari kita melihat keindahan dari ayat ini, 我们 saudara. 要欣赏一下它的美妙。 Saudara, di sini kalau saudara perhatikan dicatat lidah dan perkataan itu keluar satu kali. 要是我们好好观察的话，我们会发现舌头跟话语，它说出一次。 Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. 主耶和华赐我受教者的舌头， Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. 使我知道怎样用言语扶助疲乏的人。 Jadi berkaitan dengan lidah dan perkataan satu kali, saudara. 所以跟舌头跟言语有关的，只说一遍。 Tetapi berkaitan dengan pendengaran dan mendengar atau telinga itu keluar 2 kali, saudara. 但是跟聆听、能听，而且耳朵这个话说出了2遍。 Dikatakan setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. 主每早晨提醒我的耳朵，使我能听，像受教者一样。 Itu sekali. Di ayat yang kelima dikatakan Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak. 第2遍就是他在说，主耶和华开通我的耳朵，我并没有违背，也没有退后。 Yang berkaitan dengan mulut dan perkataan satu kali. 跟舌头、跟言语有关系的，只说一遍。 Yang
Yang berkaitan dengan pendengaran 2 kali, saudara. 跟聆听、跟耳朵的是2遍。 Dan ini persis dengan mulut kita ada 1 dan kuping kita ada 2, saudara. 这跟我们有2只眼睛，跟我们有2只耳朵、1个嘴巴是一致的。 Untuk apa, saudara? 为什么？ Untuk apa Tuhan kasih kita 2 telinga, 1 mulut? 为什么神要给我们2只耳朵、1个嘴巴？ Supaya sebelum kita berbicara, kita dengarkan dulu baik-baik. 好让我们在说话之前先好好聆听， Dengan kerendahan hati seperti murid, kita mau tahu, mau belajar terlebih dahulu. 就是以谦卑的心来倾听，就像一个受教者的心。 Itu teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. 这是主耶稣给我们设立的榜样。 Tuhan Yesus belajar, mendengarkan, dan belajar dari Allah Bapa saja. 主耶稣学习、聆听、倾听，就是由他父而来。 Dikatakan setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. 主每早晨提醒我的耳朵。 Jikalau kita sungguh-sungguh memiliki kerendahan hati seperti seorang murid, maka Allah akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita berkata-kata. 要是我们有一个像受教者谦卑的心，那神一定会教导我们如何说出什么言语。 Seperti Musa ketika mendapat panggilan Allah dalam Keluaran pasal yang keempat. 就像摩西在出埃及记4章，他领受神的呼召的时候， Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan aku tidak pandai berbicara, dahulu pun tidak, sejak engkau berfirman kepada hambamu ini pun tidak. 摩西对耶和华说：“主啊，我昔日不是能言的人，就是从你对仆人说话以后也是这样。 Sebab aku berat mulut dan berat lidah. 我本是拙口笨舌的。” Tapi Tuhan berfirman kepadanya, 但是主对他说 siapakah yang membuat lidah manusia? 谁造人的口呢？ Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? 谁使人口哑耳聋， Membuat orang melihat atau buta? 目明眼瞎呢？ Bukankah aku Tuhan? 岂不是我耶和华吗？ Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. 现在去吧，我必赐你口才，指教你所当说的话。 Tuhan sebagai guru kita, 神成为我们自己的老师， kita sebagai murid, 我们是受教者，我们是门徒， milikilah lidah seorang murid. 所以我们要有一种门徒的舌头。 Lidah seorang murid juga bisa berarti adalah lidah yang berdisiplin. 这个受教者的舌头也意味着是一个自律的舌头。 Dalam bahasa Inggris, saudara, disciple itu murid itu memiliki akar yang sama dengan kata disiplin. 英语里面 disciple 说门徒的 disciple， 它的词根是跟自律 discipline 一样。 Mari kita belajar berdisiplin di dalam berkata-kata. 我们要学习如何在说出言语的时候有自律。 Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 berkata, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. 箴言第10章19节说：“多言多语难免有过，禁止嘴唇是有智慧。” Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19 berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. 雅各书第1章19节说：“我亲爱的弟兄们，这是你们所知道的，但你们个人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒。” Mari kita belajar menahan diri di dalam berkomentar dan berkata-kata. 我们要学习怎么抑制自己，不要随便议论、随便说话。 Ada 3 rules yang selalu saya pikirkan sebelum saya berkata-kata. 我在说话之前会想起3个问题。 Apakah itu hal yang benar? 第一，它是否正确？ Kedua, apakah hal itu baik? 第二，是否是美好的？ Ketiga, apakah itu bermanfaat kalau saya katakan baik bagi orang yang mendengarkan atau bagi saya sendiri? 第三，是否对他人或对我自己说出来之后带来益处？ Jikalau salah satu saja jawabannya adalah tidak, saya memilih diam. 3个之间有一个我心里回答说不是，那我更好保持沉默。 Seperti tadi di firman responsori yang kita baca, Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum.
就好像我们刚才的齐印经文所读的马太福音12章37节说：“因为要凭你的话定你为义，也要凭你的话定你有罪。” Mari saudara, milikilah lidah seorang murid. 弟兄姐妹，我们要拥有那个受教者的舌头， Inilah yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. 这就是神愿意我们所行的， Agar dengan perkataan kita memberi semangat yang baru kepada mereka yang letih lesu. 好让透过我们的言语，我们能够给那个疲劳的、疲乏的，把他们给扶住。 Saya tutup dengan sebuah kisah pengalaman pribadi. 我要以一个自身经历的故事来结束。 Pada waktu saya kuliah teologi, 我在读神学的时候， maka ada satu mata kuliah yang namanya mata kuliahnya seminar. 这个有一门课我们要修的一门课叫做研讨课， Setiap mahasiswa harus membawakan sebuah seminar. 所以每个神学生都要给大家就是展示一下、报告一下。 Dan setiap mahasiswa yang lain juga nilainya adalah bagaimana kita bertanya kepada yang membawakan seminar ini. 一个学生正在报告的时候，那其他的学生也要以他们的好问题得分。 Jadi saudara, awal mulanya setiap ada yang presentasi, kita ya mahasiswa yang lain itu dengan semangat sekali langsung mencari apa ini karya ilmiah ini, kelemahan-kelemahannya, di mana kita bisa coba tanya supaya dia nggak bisa jawab. 当初我们就是执行这个研讨会的时候，我们就会在每个人正在做学术报告的时候，我们在下面就一直听哪里可以找到他的弱点、他的短处，好让我们可以问他很难回答的问题。 Tapi puji Tuhan, kami mendapat dosen seminar yang baik. 但是感谢主，我们的这个教授教我们这个研讨课的教授非常好。 Dia bilang kalau yang cuma bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan saja, itu nilainya sedikit. 他说，如果只能问问题的学生，他的分数积分会很少。 Tapi sebelum mengajukan pertanyaan-pertanyaan, 我要让你们在还没有说出提出问题的时候， catat dulu apa yang kamu dapatkan dari seminar dia itu. 你要记载你从他的报告得着的是什么， Poin-poin apa yang kamu dapatkan terlebih dahulu. 你从他的说话、他的讲话，能够吸收什么收获， Baru kemudian kamu sampaikan apa menjadi komentar atau tanggapanmu. 之后再说你对他的报告有什么议论、有什么评价。 Saudara, awalnya kurang terbiasa, 我们当初好像觉得不太习惯， tapi lama-lama menjadi sebuah kebiasaan yang baik. 但久而久之，这个成为了我们一个良好的习惯， Menjadi kebiasaan saya sampai saat ini. 就是到现今我一直培养的习惯。 Sebelum saya mulai mengkritisi sesuatu, 我在还没有评价、责备一件事的时候， saya akan awali dengan apa poin-poin yang saya dapatkan terlebih dahulu. 我会先说我从那个事件上得着什么收获， Baru kemudian masukan-masukan yang bisa saya katakan itu kemudian bisa lebih diterima. 之后我发现我的建议、我的意见，他们也接受得更好， Dan menjadi berkat. 而且能够成为祝福。 Saudara, pandemi membuat waktu banyak kita di rumah dengan keluarga kita. 弟兄姐妹，疫情使得我们和家人常常在一起， Banyak masalah yang kita hadapi bersama-sama. 很多我们必须一起面对的问题。 Tetapi kita masih bisa menjadikan rumah kita adalah surga kita. 但是我们还可以使我们的家庭成为一块天堂， Dengan memperkatakan perkataan yang menjadi berkat. 就是要说出带祝福的话， Dengan perkataan-perkataan anggota keluarga yang letih lesu itu disegarkan. 就是透过我们的言语，让我们的家人他感到疲乏的时候，他被扶助、被激励。 Demikian juga orang-orang di sekeliling kita. 我们周围人也一样。 Pandemi 1,5 tahun lebih membuat semua orang menjadi letih lesu. 超过1年半的疫情，使得每个人都感到很疲乏。 Mari setelah belajar firman Tuhan hari ini, 来吧，我们今天学了神的话语之后， kita menjadi saksi Tuhan. 我们要成为神的证人， Kita mulai memperkatakan perkataan yang bisa memberkati orang. 我们要说出能够祝福别人的话， Karena itulah yang Tuhan kehendaki. 因为这是神要我们做的。 Amin. Biarlah Tuhan memberkati firman-Nya. 阿门。但愿神自己来赐福他的话语。
Kami bersyukur ya Tuhan, 我们感谢神， firman-Mu hari ini mengingatkan kami, 你今天的道再次提醒我们， bahkan memberkati kami. 也是祝福了我们。 Kami mau belajar ya Tuhan. 我们要学习， Setiap hari kami boleh menjadi murid Kristus yang sejati. 好让我们每天都可以成为主耶稣真正的门徒。 Kami boleh diubahkan sedikit demi sedikit, 我们可以一步一步的、一点一滴的被改变。 serupa dengan Engkau. 我们越像主耶稣， Dalam hal ini perkataan-perkataan kami ya Tuhan. 特别是在我们的言语方面。 Ampunilah kami selama ini jikalau melalui perkataan kami membuat orang menjadi lesu. 要是透过我们以往的言语，使得人家变成疲乏，饶恕我们。 Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami ya Tuhan. 你圣灵要带领我们。 Kami mau belajar mulai saat ini dengan perkataan kami ingin menjadi berkat. 我们要好好学习，好让我们从今天开始，我们的言语能够成为别人的祝福。 Sebentar jikalau kami ingin menikmati bersatu di dalam sebuah meja perjamuan-Mu yang kudus itu ya Tuhan. 过一会儿，我们要一起享用你的圣餐，在你的圣桌上的圣餐。 Mohon kiranya sekali lagi Tuhan memberkati setiap kami. 我们再一次祈求你祝福我们每一个， Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. 求主饶恕我们的过犯，我们的罪孽， Kami sungguh tidak layak, 因为我们根本不配。 tetapi anugerah-Mu memampukan kami. 但是你的恩典能使我们配得。 Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 我们感谢祷告是奉主耶稣的名， Amin. 阿门。